Berdasarkan kutipan akhbar utusan yang terbit pada Mac 2020 yang lalu, pihak polis berjaya menahan seramai 197 remaja akibat jenayah kes rogol, sumbang maram dan penyalahgunaan dadah. Menurut Ketua Polis Kelantan berkata, terdapat peningkatan 19% dalam kes jenayah yang melibatkan golongan remaja berbanding pada tahun 2020 yang lalu. Sejurus daripada situasi ini, perkembangan pesat telah membawa suatu cabaran baru kepada golongan remaja. Mereka bukan sahaja mudah terdedah kepada pelbagai bentuk permasalahan sosial dan aktiviti yang tidak moral, tapi mereka juga terancam dengan pelbagai isu yang boleh mempengaruhi pandangan negatif terhadap negara dan boleh menjejaskan tingkat kesedaran sivik. Oleh itu, kita akan melihat intipati video ini tentang kesedaran sivik dan moral dalam kalangan remaja. Kita sering lihat di dada akhbar tentang kesedaran sivik dan moral remaja yang semakin luntur. Antara punca yang menjadikan hal tersebut adalah kurang didikan dari ibu bapa. Ibu bapa merupakan guru pertama anak-anak, jadi mereka harus mendidik anak-anak dari kecil seperti pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Punca lain juga termasuk remaja mementingkan aspek kemandaan yang mewujudkan masyarakat yang materialistik dan individualistik. Hal ini menyebabkan remaja menghabiskan duit hanya untuk menunjuk ataupun dalam kata lain men-show off kemewahan mereka, padahal itu bukan duit milik mereka. Sikap remaja yang mementingkan prinsip aku, kau melahirkan masyarakat yang suka menyendiri. Kesannya mereka kurang nilai kemasyarakatan dalam diri mereka. Sikap yang tidak bermoral sedemikian sekiranya tidak dikawal akan menimbulkan lebih banyak permasalahan. Pentingnya kesedaran sivik dan moral kepada diri adalah bagi mengelakkan diri daripada terjebak dalam perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik diri. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, akhlak baik adalah apabila lahirnya tingkah laku yang indah dan terpuji, manakala akhlak buruk pula apabila lahirnya tingkah laku yang keji. Seperti yang kita sedia tahu, sikap dan perbuatan yang tidak bermoral ini pastinya akan membawa pada perbuatan yang dilakukan mereka pastinya akan menimbulkan masalah kepada diri mereka sendiri. Reputasi diri remaja yang telah tercalar disebabkan oleh perbuatan mereka akan memberi impak kepada masa depan mereka. Sebagai contoh, sekiranya mereka ingin memohon beasiswa untuk pembelajaran mereka di institusi pengajian tinggi, latar belakang mereka pastinya akan disemak semula. Mempunyai rekod disiplin yang tidak baik akan menyebabkan mereka terlepas dengan peluang untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Begitu juga ketika mereka di alam pekerjaan. Falsafah idealisme yang dibentangkan oleh Socrates dan diikuti oleh Plato penting untuk dipraktikkan oleh remaja zaman sekarang. Hal ini demikian kerana falsafah ini berteras dengan kesedaran intelek dan sistem berfikir secara rasional dan logik untuk mengenal pasti apa yang salah untuk dilakukan dan apa yang betul untuk dilakukan. Remaja zaman sekarang lebih mementingkan trend dan keseronokan berbanding dengan fikiran logik dan waras akal. Ini mendorong mereka untuk melakukan hal yang tidak beretika dan tidak bermoral seperti vandalisme, gangsterisme, penyalahgunaan dadah, pembuangan bayi dan banyak lagi aktiviti yang tidak bermoral meskipun mereka tahu bahawa perbuatan ini adalah salah di sisi undang-undang. Hal ini telah membuatkan orang di sekeliling mereka, terutamanya warga emas, kanak-kanak dan wanita, takut dan berasa tidak selamat untuk berada di luar rumah dan kawasan yang sunyi dan gelap. Bukan itu saja, perbuatan tidak bermoral remaja ini juga telah membuatkan masyarakat lain berasa trauma dan boleh menjejaskan kesihatan mental dan fizikal orang di sekeliling mereka. Tidak terlepas juga daripada kesan terhadap negara. Hal ini kerana remaja merupakan aset negara dan memainkan peranan penting dalam menentukan maju dan mundurnya masa depan negara. Oleh itu, remaja yang mempunyai nilai sivik dan moral adalah penting untuk masa depan negara. Namun begitu, kesedaran sivik dan moral remaja semakin pudar di terang zaman. Hal ini dapat dilihat apabila masih berlakunya kes jenayah remaja, kes rasuah, pencemaran, vandalisme dan gejala sosial remaja. Keadaan ini amat membimbangkan dan sukar untuk ditangani pada zaman kini. Keadaan tersebut akan menyebabkan imej negara terjejas dan dijadikan contoh yang buruk oleh negara lain. Selain itu, masalah ini menyebabkan negara mengalami kerugian dari segi kewangan dan kehilangan bakal pemimpin yang berkualiti dari berbagai aspek sekaligus menjejaskan kestabilan negara. Masalah ini dapat dikaitkan dengan pemikiran relativisme,
Apabila sistem membawa kepada menyelesaikan nilai sivik dan moral kerana tiadanya konsep panjang prinsip betul dan salah. Relativistik agak pentingkan diri kerana sesuatu tidak akan dilakukan tanpa mengira akibatnya, seperti masalah remaja yang kurang kesedaran sivik dan moral dengan bertindak sesuka hati. Personaliti seseorang tidak terbentuk dalam masa sehari, jadi adalah wajar untuk melentor sikap individu sejak usia muda lagi. Maka tidak salah untuk mengatakan bahwa bagi melahirkan remaja yang tinggi kesedaran sivik dan moralnya, pendidikan awal yang bermula dari rumah adalah salah satu cara yang terbaik. Ibu bapa merupakan antara individu utama dalam menjadi suri teladan anak-anak dalam mencorak kepribadian mereka. Anak-anak membesar dengan memahati serta mencontohi perlakuan orang sekeliling yang rapat dengan mereka. Ibnu Khaldun pernah menjelaskan bahwa persekitaran yang baik penting bagi menghasilkan akhlak terpuji yang baik, dan akhlak yang baik itu adalah berdasarkan pengamatannya kepada faktor-faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi hidup manusia. Walau bagaimanapun, tidak dapat kita nafikan remaja bukan saja terpengaruh dengan keadaan di rumah, tetapi juga dalam pergaulan bersama rakan-rakan sebaya. Imam Al-Ghazali ada menekankan faktor pembelajaran sosial, yaitu pergaulan dengan orang-orang yang soleh dan orang baik pekertinya sebagai salah satu daripada 3 kaedah membentuk akhlak yang mulia dalam diri seseorang. Dalam pembinaan akhlak dan personaliti remaja, faktor persekitaran terutamanya rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting. Jika pergaulan mereka adalah bersama individu yang pincang dan rosak akhlaknya, maka mereka akan terikut dan terkesan dengan tingkah laku negatif. Jika remaja tersebut dibesarkan dalam keluarga yang baik dan telah dididik tentang baik dan buruk, maka mereka sudah pastinya dapat mengelak daripada bergaul atau terjebak dengan individu yang tidak bermoral. Tidak ada kusut yang tidak terlerai, tidak ada keruh yang tidak jernih. Tuntasnya, kita sebulat suara bersetuju bahawa golongan remaja merupakan aset yang paling ternilai bagi sebuah negara. Hal demikian kerana peranan yang dipikul oleh mereka begitu signifikan dalam proses pembinaan negara. Golongan ini menerima cabaran dari segi mengekalkan kesedaran sivik dan moral yang berpunca daripada kurangnya didikan dari ibu bapa dan memiliki kecerdasan emosi yang sangat rendah. Titik tolak daripada itu, golongan remaja yang kurang akhlaknya seringkali menerima cemoohan daripada orang sekitar maupun orang awam yang menjerumus kepada tekanan psikologi. Hal ini dapat diatasi dengan usaha daripada semua pihak dengan menekankan mata pelajaran yang berunsurkan etika seperti pendidikan sivik, pendidikan moral dan pendidikan Islam, serta wadah media massa untuk menyebarkan ilmu agar generasi muda tidak menjadi duri dalam daging di tanah air mereka sendiri, tetapi menjadi pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Memetik kata-kata daripada Bertrand Russell, tanpa moral sivik, masyarakat binasa. Tanpa moral peribadi, kelangsungan hidup tidak ternilai.